So, tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian, kalau kita kira besok hari pengundian akan diadakan pada 20 hari bulan November, jika berita ni diterbit besok, mungkin tak sampai 2 hari lagi, tak sampai 2 hari. Sebab itu di sini saya ingin merayu dan menyeru semua rakyat Melaka, semua pengundi-pengundi Melaka agar bersatu padu, berganding bahu dengan Pakatan Rakyat untuk membuat usaha yang terakhir ni, yang setinggi-tinggi mungkin untuk memastikan kemenangan berpihak kepada rakyat, kemenangan berpihak kepada Pakatan Harapan. So saya menyeru penyokong-penyokong rakyat Melaka untuk meneruskan bersama-sama program Pakatan Harapan. Semalam telah dilancarkan program semua orang, satu orang WhatsApp 10 WhatsApp 100 untuk memastikan maklumat kami, bahan-bahan camping kami semua sampai kepada semua orang, semua orang. So saya menyeru semua orang mengambil kerjasama, memberi bantuan untuk memastikan program ini berjaya. Dan dalam beberapa hari kita nampak banyak peningkatan, banyak kemajuan yang kita nampak. Semakin ramai yang prihatin, mereka telah mengatakan pentingnya untuk keluar mengundi, dan kami yakin peratusan pengundi akan bertambah pada 20 hari bulan November ini. Dan ramai yang tanya, adakah Pakatan Harapan mempunyai peluang untuk membentuk kerajaan semula? Dari segi pemerhatian kami hari ini, kita nampak banyak penambahbaikan, banyak kemajuan. Dan jawapan saya, memang Pakatan Harapan mempunyai peluang yang cukup cerah untuk membentuk kerajaan semula di negeri Melaka. Saya yakin jika kita berusaha keras dalam hari-hari terakhir ini, kita bantu untuk meningkatkan sedikit peratusan yang keluar mengundi, kita mampu mencapai kejayaan. Dan kita yakin jika semua bergerak bersama, berganding bahu, kita mampu mencapai kejayaan. Dan di sini barisan calon-calon di sini kami dengan rendah diri, kami ingin merayu tuan-tuan dan puan-puan agar menyokong Pakatan Harapan mengundi ke semua calon Pakatan Harapan. Dan di sini kami berjanji, kami akan berusaha keras, kami akan bekerja dengan rajin, bekerja dengan kuat. Bukan sahaja untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk di Melaka, kami akan melaksanakan dasar-dasar yang mengutamakan kebajikan rakyat. Sekali lagi kami nak memohon pengundi-pengundi Melaka pulang mengundi, undi Pakatan Harapan. Kami berjanji kami akan buat yang terbaik untuk anda semua. Sekian, terima kasih. Sekiranya kita nak menang kerajaan, itu bergantung kepada satu faktor utama, iaitu peratusan keluar undi mesti tinggi. Dan kita lihat sepanjang kempen pilihan raya di negeri Melaka, usaha oleh parti lawan dan juga SPR ialah untuk menekan peratusan keluar undi, apa yang disebut sebagai voter suppression. Dan itulah satu cabaran yang sangat keras untuk kami, kerana tanpa peratusan keluar undi yang tinggi, maka ini akan memberikan kelebihan kepada pihak Barisan Nasional untuk menawan negeri Melaka yang mereka telah pun kalah dalam pilihan raya umum 2018. Kerajaan yang ada di mana mereka menjadi Ketua Menteri adalah kerajaan pintu belakang lah. Tidak mencerminkan hasrat rakyat pada PRU 2018. Tapi mereka rasa dengan taktik-taktik sedemikian, di mana calon-calon tidak dapat bersemuka dengan pengundi-pengundi, di mana kita dihalang di sana di sini
Tak boleh jalan ke sana, ke sini, sebaliknya dihalang di sana, di sini. Ini akan mengurangkan ratusan keluar undi. Pihak SPR menyatakan mereka menjangka lebih 70% akan keluar undi. Sekiranya tidak, apa SPR akan buat? Adakah pengurusi SPR akan letak jawatan? So, itu adalah sesuatu yang akan mempengaruhi keputusan pilihan raya. Kerana sekiranya peratusan keluar undi rendah, maka ini akan memberikan peluang yang lebih tinggi kepada Barisan Nasional. Itulah sebabnya kami merayu kepada semua pengundi-pengundi, tolonglah keluar beramai-ramai buang undi. Tolonglah balik daripada luar negeri untuk buang undi. Dan Dr. Zul, bekas Menteri Kesihatan, telah pun menyatakan bahawa kalau kita lihat SOP di pusat buang undi, lebih ketat daripada di kedai kopi. Kalau kedai kopi, dia ada jarak, tapi dekat pusat buang undi, lebih jauh lagi. So, sekiranya pergi kedai kopi atau pusat beli belah, selamat. Pasti pusat buang undi lebih selamat. So, kita harap semua dengan selamat boleh keluar beramai-ramai untuk undi pada hari Sabtu. Dan yang penting ialah datanglah bersama. Ada yang tanya kerana untuk warga emas waktu pagi, untuk orang muda waktu petang, adakah kena datang 2 kali? Kerana biasanya warga emas dibawa oleh anak-anak mereka. Tak perlu. Boleh pergi dengan masa yang sama. Kalau nak pergi pukul 9, 10, boleh juga. Tidak semestinya ikut masa yang dicadangkan oleh SPR. Ini hanya cadangan mereka. Kalau nak pergi bersama, orang tua, orang muda nak pergi waktu pagi atau waktu petang, tak jadi masalah. Tidak akan dihalang untuk masuk buang undi. Kita harap jangan dengar kabar angin lain. Dan pastikan bahawa bila buang undi, mesti undi harapan. Itu warna tak ada merah. Everyone take one. Inilah harapan. So, kalau tak dapat pasti dengan jelas, tengok yang naik punya, inilah. 如果是认不清楚的话，看好像是一支火箭这样就行了。那个harapan那边在中间一支火箭这边就投给harapan. So itulah logo. Ia tak ada warna merah, dia ada hitam putih. So jelas. Jangan pangkah salah. Pangkah ini yang betul punya. So pangkah harapan. Supaya kita berikan harapan kepada masa depan dan anak-anak kita. So saya sekali nyatakan bahawa sekiranya kita nak Saudara Ali Zahari menjadi Ketua Menteri semula, kita nak dasar-dasar yang berikan manfaat kepada rakyat, mengikut manifesto Pelan Tindakan Maju Bersama Harapan, dan bukan jual kerajaan kepada kroni-kroni. Kita pastikan kita boleh bersatu padu di bawah sebuah kerajaan yang jaga semua rakyat. Kerana hanya sebuah kerajaan yang bersatu padu mampu untuk lawan ancaman utama dalam masyarakat kita. Iaitu nombor 1, lawan COVID. Itu penting, lawan pandemik COVID. Nombor 2, lawan kemelesetan ekonomi. Isu-isu lain yang mereka pandai cakap, mereka nak bakar sentimen, nak mainkan sentimen, itu tidak akan membawa sebarang manfaat kepada rakyat. Tolong tanya sendiri, adakah apabila mereka bakar sentimen dan juga isu atau fitnah, adakah akan naikkan pendapatan anda? Adakah ini akan membawa perubahan yang lebih baik untuk anak-anak kita? Adakah ini akan pastikan kelajuan internet akan lebih laju, akan lebih pantas? Ini saya harap pengundi semua tanya. Hanya Pakatan Harapan ada dasar untuk rakyat.
hanya Pakatan Harapan pentingkan rakyat. Bukanlah kroni-kroni, bukanlah projek tambahkan laut, bukanlah jual pasir, bukanlah buat rumah besar-besar, bukanlah untuk diri sendiri. Saya rasa itulah perbezaan. So sekali lagi kami merayu kepada semua pengundi, jangan dialihkan perhatian daripada isu yang bukan-bukan, yang tak ada kena-mengena dengan macam mana kita boleh hidup lebih baik, macam mana kita punya pendapatan boleh lebih tinggi, macam mana kita boleh pastikan esok adalah lebih cerah untuk semua. Kalau kita dengar mereka yang mainkan isu bukan-bukan, akhirnya kita akan lihat tiada esok bagimu. Kita tak mau tiada esok bagi kita semua. Kalau nak esok yang baik dan cerah, hanya Pakatan Harapan boleh berikan kepada rakyat. So demi rakyat, bagi rakyat, untuk rakyat, saya rayu sekali lagi, semua rakyat Melaka harap boleh undi beramai-ramai pada hari Sabtu. Pastikan undi untuk sebuah kerajaan yang bersatu padu untuk semua. Pastikan undi sebuah kerajaan bila dipilih tidak akan lawan di antara satu sama lain untuk jawatan, tetapi lawan untuk rakyat. Lawan COVID, lawan kemerisauan ekonomi, pastikan semua rakyat dijaga oleh kerajaan bawah pimpinan Saudara Adli Zahari. So sekali lagi saya harap undi harapan. Rasa mereka itu dalam kerajaan. Semua dalam kerajaan. Mereka duduk dalam satu kabinet. Tapi di luar dia cakap lain. So kita lihat dalam pilihan raya negeri Melaka, 28 kerusi mereka lawan antara satu sama lain, tapi di Putrajaya mereka sama-sama duduk untuk kerajaan. So ini semua sandiwara saja. Dia tolong sama sendiri. I help you, you help me. Itulah mereka. So kalau dia cakap bahawa mereka tidak main isu ekstremisme, bakal sentimen-sentimen, saya rasa mereka harus terus terang kutuk permainan sentimen sedemikian. Tapi bila mereka tak mau, sebaliknya kutuk sama PH yang tidak mainkan isu-isu atau bakal sentimen rakyat, kita cakap tentang pembangunan ekonomi, kita cakap tentang perpaduan rakyat, kita tak pecah belakang rakyat, mereka lah yang pecah belakang rakyat. Itu menunjukkan bahawa mereka main hipokrasi. Dan bila kita cakap, kita mesti jaga semua. Saya tak faham mengapa pula cakap, bila kita cakap kita nak jaga bukan Islam, dia cakap kita lawan Islam. Bila kita nak jaga orang Islam, dia cakap kita anti bukan Islam. Itulah permainan mereka. Selalu dia cakap dari satu pihak PAS, kerana anda nak jaga bukan Islam, anda anti Islam. Tapi di pihak lain, bila kita cakap kita nak jaga Islam, sekolah agama rakyat dan sebagainya, you anti bukan Islam. Buat pun salah, tak buat pun salah. Akhirnya ini semua salah DAP. Itulah permainan politik kotor mereka. Itu kita tak ada minat. Yang kita nak buat ialah satu padukan rakyat, lawan COVID, lawan kemerisauan ekonomi, dan juga jaga semua rakyat. Ini harapan untuk pastikan Melaka milikkan semua. Tanah milikkan rakyat, laut milikkan rakyat, Melaka rumah kita semua. Okey, terima kasih. Negeri Melaka itu bergantung kepada peratusan keluar undi. Kalau peratusan keluar undi tinggi, maka kita punya peluang lebih cerah. Itu sebab kita lihat sepanjang kempen ini, macam ada satu usaha yang terancang untuk menekan peratusan keluar undi. Apa yang kita sebut voter suppression. Seakan-akan macam voter suppression. Tak boleh bersemuka dengan pengundi, ini tak boleh, itu tak boleh. Kalau pakai baju pun kena. Apa-apa pun kena. So itu yang menyukakan kita. Seperti yang saya pernah sebut, mana ada pilihan raya di mana anda tak boleh berdepan dengan pengundi. Bila pergi kedai kopi boleh, kalau bukan berkempen.
Tapi kalau berkempen kedai kopi tak boleh. Tapi biasa boleh. So ini saya rasa tak selari dengan fasa 4 yang telah diumumkan untuk negeri Melaka. So di sini pilihan raya tak boleh bersemuka dengan pengundi. Macam kita pergi konsert tak ada penyanyi. Atau kita nak jumpa Upin dan Ipin, mereka tak keluar. So ini langsung berlawanan dengan konsep demokrasi. So kita harap bahawa rakyat boleh mengatasi satu kekangan, satu halangan yang besar oleh pihak SPR dan juga kerajaan untuk menekan peratusan keluar undi, dan itulah sebabnya kalau peratusan keluar undi naik, barulah kita ada peluang untuk mencapai kemenangan pada hari Sabtu. Ini semua bergantung kepada peratusan keluar undi.